hari ni saya terus masukkan bab 6 Ada dalam bab ni awak cuma ada beberapa subtopik iaitu 6.1 sifat geometri. Okey, bentuk 3 dimensi. Seterusnya awak akan belajar tentang bentangan bentuk 3 dimensi yang mana tadi awak telah buat tadi, lukis masing-masing dah lukis. Yang seterusnya awak belajar luas permukaan bentuk 3 dimensi. Okay, yang lagi satu awak akan belajar isi padu bentuk 3 dimensi. So yang banyak awak kena banyak penyeraan adalah 6.3 dan 6.4. Bab 6.1 dan 6.2 ni sikit saja. Jadi yang mana awak belajar kenal sifat-sifat geometri. Okey. Okey, untuk bab 6.1 awak cuma belajar apa itu bentuk 3 dimensi dan juga sifat-sifat dia lah. Okay, sebagai contoh kalau awak tengok buku awak ni. Okay, so ni buku awak muka surat 101. So awak akan belajar beberapa bentuk geometri. Yang pertamanya adalah prisma, piramid, silinder, kon dan juga sfera. Lepas tu awak belajar sifat geometri. Sifat-sifat geometri adalah sifat-sifat geometri. So awak kena boleh baca dalam ni. Okey, yang contohnya prisma ni dia ada dua tapak yang berbentuk poligon yang kongruen dan selari. Dan dia ada permukaan rata yang berbentuk segi empat yang menyambung antara dua tapak itulah. Okey, yang seterusnya piramid biasanya ada satu tapak rata, yang lainnya berbentuk tiga segi. Okey, yang bertemu di puncak. So tu adalah sifat-sifat dia. Nanti bila keluar soalan, ditanyalah dia bagi sifat. Okey, sebab yang pertama awak kena bagi tahu sifat lah, apa sifat-sifat ni. Yang kedua, kalau awak tengok contoh 6.2 ni, dia bagi satu sifat, awak akan agak apa bentuk yang apakah bentuk geometri tersebut lah. Okay, contohnya mempunyai satu pacak dan satu permukaan melengkung. Ada satu puncak dan dia ada satu permukaan melengkung. Agak-agak apa Okay, kita terus. Okay, so kita tengok berdasarkan soalan ni, kita boleh tahu sebenarnya satu puncak ada satu permukaan melengkung. So ni ada satu puncak, ada permukaan melengkung satu. Jadi ni adalah soalan dia, bentuk yang geometrinya adalah kon lah. Okay, so kita terus tengok pada nota. Okay, so kita akan belajar apa itu sifat geometri bentuk 3 dimensi. 3 dimensi ni kalau biasa kita dengar 3D lah, 3D. Sesuatu objek yang kita dalam bentuk 3 dimensi. So kita pun 3 dimensi lah. Okay. Okay, so kita tengok nota yang pertama. Pepejal geometri bentuk 3 dimensi ialah pepejal yang mempunyai panjang, lebar dan juga tinggi. So maksudnya dia ada panjang. Okay, so biasanya panjang dengan lebar sebelum ni awak jumpa. Sekarang ni kita ada tinggi. So 3 dimensi lah. Panjang, lebar dan tinggi. Okay, biasanya kalau sebelum ni kita belajar X, paksi X dan paksi Y. Sekarang kita ada satu lagi paksi, kita panggil Z. Z, okay. X, Y, Z. Kalau ikut dulu belajar 2 dimensi ni, sini je lah X dengan Y. Nanti sekarang kita ada 3 dimensi jadi Z. So ni kurang dunia kita sebenar lah. Dan benda-benda ni banyak kita guna. Sebagai contoh bila saya ajar Blender ataupun software untuk animasi, untuk modeling, biasa benda yang saya akan ajar basicnya adalah 3D ni lah. Okey, jadi benda yang biasa yang saya ajar bila saya ajar dimensi adalah satu kotak 3 segitiga ni. Yang mana kita ada muka ataupun kita panggil face. Muka ni face lah, warna kuning tu. Okey, nampak? Okey, seterusnya kita ada edge ataupun kita panggil tepi. Okey, ni biasanya kalau saya ajar kelas animasi lah, kelas 3D lah. So kita akan panggil ni edge sebab biasa, and then last kali kita ada vertex ataupun bucu lah. So dalam ni ada berapa bucu? 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 bucu. So ni kalau awak join kelas mana-mana kelas pun biasanya kalau belajar 3D modeling, 3D animasi memang first kali dia akan ajar benda ni lah. Sebab kita akan belajar mengenali bentuk bucu apa, nanti kita akan tentukan, kita akan hasilkan sesuatu bentuk 3D berdasarkan base-nya, ada base-nya benda ni lah. Okay, jadi ciri-ciri pepejal ada 3. Yang pertama based on bilangan tepi, yang kedua bilangan muka dan yang ketiga bilangan bucu. So kita dah tengok tu kan dalam satu contoh saya bagi tu. Okay, yang seterusnya kita akan belajar sifat-sifat geometri dan bentuk geometri. So yang pertama awak dah boleh tengok dalam buku teks awak. So saya ambil nota daripada buku teks saja. Prisma. Prisma ni sebenarnya adalah satu geometri yang mempunyai 2 tapak yang rata. 2 tapak Jadi dia ada 2 tapak. Sebelah atas ni satu, belah bawah ni satu. Okey. Sama ada dia duduk melintang atau menegak. Sebenarnya tapaknya dianggap sebagai sebelah kiri dan kanan ni lah. Ni dia duduk melintang kan. Yang ni menegak kita tahulah tapak biasa kat bawah lah kan. Okey. Yang seterusnya kita akan tengok lagi lepas tu dia akan panggil permukaan rata yang lain berbentuk segi empat. Mesti ada permukaan yang berbentuk segi empat. Sebagai contoh awak tengok ni, ada segi empat, segi empat, segi empat. Ni, so ni
So ni adalah muka dia lah ataupun segi empat. Okay. So itu adalah prisma. So prisma ni tak semestinya bentuk segitiga macam ni dan sebut pentagon. Banyak lagi bentuk prisma. Janji syarat je dia ada dua tapak. Okay, yang lagi ada permukaan segi empat yang berhubungkan antara dua tapak tu. Yes. So ada dua tapak, nama dia prisma. Yeah. And then dia ada segi empat yang menghubungkannya lah. Tu syarat dia lah. Okay. So kita tengok yang seterusnya. Piramid. Piramid biasanya akan ada satu tapak. And then seterusnya dia ada permukaan lain berbentuk segitiga. Yang mana satunya berhubung di puncak. Okay. Yang mana semuanya bertemu di puncak lah. Okay. So itu adalah piramid. Yang kedua silinder. Okay. Silinder biasanya dua tapak. Okay, berbentuk bulatan. So dia ada dua tapak. Tapak dia berbentuk bulatan. Macam tadi tapak tapi berbentuk poligon. Tak kisah bentuk apa. Okay, yang ni berbentuk bulatan. Jadi dia secara tak langsung silinder. Tapi dia ada syarat juga. Syarat dia yang kedua adalah satu permukaan yang melengkung. Mana dia tulis? Satu permukaan. Okay, sorry. Saya kena highlight. Okay, dia ada satu permukaan yang melengkung yang mencantumkan dua tapak. Yang pertama, dia ada dua tapak berbentuk bulat. Dua tapak berbentuk luar. Yang kedua, satu permukaan sisi yang melengkung. Yang ni mempunyai satu tapak berbentuk poligon. Okey, biasanya segi empat lah. Yang ni dua tapak berbentuk poligon and then permukaan rata. Muka lain. Okey, permukaan lainnya berbentuk segi empat. Okey. Ni permukaan lainnya berbentuk segi tiga. Okey, yang ni permukaannya ada satu permukaan berbentuk melengkung. Okey, yang seterusnya kita tengok. Kon. Kon sifat dia mesti ada satu tapak berbentuk bulatan and then satu permukaan yang melengkung. So tu dah yang highlight tu yang antara yang paling penting lah. Okey. Okey, yang last sekali sfera. Sfera ni semua titik pada permukaan sfera mempunyai satu titik tetap berjarak antara satu pusat sama lain dari pusat. Okey, so dia ada satu permukaan melengkung. Jadi yang kedua, semua titik pada permukaan mempunyai titik yang sama jarak dari pusat. Tu semua ni highlight penting lah. Okay, so tu adalah sfera. Okay. So itu sahaja untuk bab ni, 6.1. So kita pun ada 5 minit lagi. So itu sahaja untuk introduction. Jadi boleh So untuk kerja rumahnya adalah, so awak tengok sikit je, 6.1. 6.1. Okey, tu. Soalan nombor, so ni adalah kerja rumah awak. Soalan nombor, tak payahlah soalan nombor 1 tak payah. Awak tahu kan, saya tanya dululah soalan nombor 1 ni. Nombor 1 tu apa? A tu. Kon. Yang kedua? Kon. B tu? Prisma. Ni yang saya tak tahu. So ni adalah? Apa tu? Kubus. Okay. Ni adalah kubus. So tak ada dalam buku ni. Okay, tapi kubus ni dikategorikan sebagai prisma lah. Okay. Okay, prisma tapi sebenarnya dia adalah kubus. Satu lagi. So dia prisma. Nama yang lebih tepat sebenarnya dia dikategorikan sebagai prisma tapi dia sebenarnya adalah kubus. And then satu lagi cuboid. Ada dua benda yang sebenarnya prisma dikategorikan sebagai prisma tapi dia ada nama dia sendiri. Contohnya adalah kubus, yang kedua cuboid. Okey. Kubus ni semua segi empat sama. Okey, semua permukaan segi empat sama. Dan cuboid okey, dua tapak berbentuk segi empat dan bahagian segi empat yang lain permukaan yang lain berbentuk segi empat sama. Okey. So ni adalah kubus dan kubus ni adalah sebahagian daripada prisma. Tapi nama khas dia adalah kubus. Kubus. Okay, so yang C apa? Piramid. Okay, nampak macam segi tepat. Okay, piramid. Yang lain last sekali? Apa tu? Silinder. Silinder. Okay, good. So kerja rumah awak adalah ni sahaja. Soalan nombor. Okay. Okay, jom cuba 6.1. Dah nak habis masa kan? So ini sahaja kerja rumah awak. Okay. So buat dalam buku matematik, saya akan uploadkan tugasan dalam Google Classroom.
dan juga Okey. kelas. Ada apa-apa nak tanya lagi? Ada kelas ke? So saya akan stop recording. So itu saja untuk hari ni. Kita ambil Cikgu ambil gambar. Yes, saya nak stop recording jap.